Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla wa Ala dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita boleh duduk di dalam ruangan pengajian ilmu tafsiril Quran, iaitu semulia-mulia ilmu lah. Kerana ilmu tu mulia mengikut apa yang dia itu khidmat kepadanya. Maka tidak ada perkara yang mulia nak lebih daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Al-Quranul Karim. Maka pada perjumpaan kita malam ini, insya-Allah sama-sama kita hendak sambung lagi pengajian kita daripada pentafsiran surah Ghafir ataupun surah Mukmin. Marilah sama-sama kita mendatangikan akan Al-Quranul Karim daripada ayat yang ke-10. Setelah daripada kita cakap mari doa-doa para malaikat terhadap orang-orang yang beriman, maka setelah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala khabarkan kepada kita sebagai orang Islam, kata para malaikat itu
iaitu mereka yang menanggungkan akan arasy Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mereka itu dok minta ampun kepada kita sebagai kita ni orang yang beriman, dan dia itu berdoa kepada kita tiap-tiap keadaan selama mana iman kita dok ada, maka senantiasalah dia itu dok berdoa kepada kita. Maka kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala mengkekali iman kita supaya kita itu boleh hidup di atas iman dan mati di atas iman, bangkit di atas iman, masuk syurga pun serta dengan iman kita. Setelah daripada tu, Tuhan nak royak pula ayat yang ke-10 ni keadaan orang yang tak beriman. Setelah daripada ia royak keadaan-keadaan orang yang beriman serta malaikat yang menanggungkan aras dia, bagaimana dia nak bersaing dengan orang yang beriman, hari ni insya-Allah kita nak mari tengok kata orang kafir ni dia sesat setara mana, sekadar mana setelah dia itu dimasukkan di dalam neraka. Masukkan di dalam api neraka. Nasallahu subhanahu wa ta'ala as-salama wal afiyah. Sesat dia macam mana? Gapakah yang dia nak kecek dengan Tuhan dia? Yang dia nak mengadu dengan Tuhan dia? Ini ayat yang ke-10 daripada surah Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala akan khabarkan kepada kita. Allah Jalla wa Ala telah firman di dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ayat yang ke-10 daripada surah Ghafir. Tuhan kata, innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun. Itu adalah ayat Al-Quranul Karim. Yang bermaksudnya, kita tengok dulu maksud dia tu daripada ayat ni macam mana. Dengan sekali lalu. Kemudian kita nak tengok pula akan penafsiran tentang ini ayat daripada alim ulama kita. Macam manakah mereka itu nak kupasnya ilmu pengetahuan kepada kita. Tuhan kata sesungguhnya mereka yang kufur. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kufur. Kufur ni makna gano? Makna kata orang tak beriman, tak mau nak benar apa yang Allah Subhanahu wa taala khabar yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diseru pada hari itu. Diseru pada hari itu, maknanya hari yang dia itu masuk neraka. Sesungguhnya kemerkaan Allah lebih besar daripada kemerkaan kamu akan diri-diri kamu. Makna kata dia itu duk jadi maki hamun terhadap dirinya sendiri. Dia duk maki hamun terhadap diri dia sendiri, seolah kata kalau bahasa kita agak duk nyesal diri sendirilah. Tu makna kata innal ladzina kafaru yunadawna. Tu hari itu lamaqtullahi akbaru mim maqtikum. Makna kata dia tu duk merkakan. Makna kata ayat ni ayat kata kan ayat kata sesungguhnya kemerkaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kemerkaan kamu akan diri-diri kamu. Awak apa jadi nak jadi orang tak beriman ni nak murih kepada diri? Wak apa boleh jadi gitu? Tak kalau kamu diajak kepada iman tetapi kamu agang. Makna kata masa dia Allah Taala dawi umur kepada dia, Tuhan dok uwi masa kepada dia, dok uwi tempoh kepada dia, dok buinya kesenangan kepada dia. Apabila diserukan kepada agama Allah melalui Rasul hak mula-mula sekali,
Kemudian melalui pewarisi bagi Rasul di kalangan sahabat semenjak dulu sehingga ke tarik mari sampai ke hari ni di atas lidah pendakwah alim ulama semua tadi itu orang kafir yang dengar di telinga dia. Dia dengar di telinga dia. Dia faham akan seruan itu. Akan tetapi dia tadi itu buat seolah kata tak ada ambil berat, ambil cakna, ambil penting. Seolah kata dia ni buat tak padu. Kalau kita kecek bahasa kita nak mudah faham. Seolah kata buat tak padu. Apabila dia itu masuknya duduk di dalam api dah. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Masuk dalam api, maka disetuhkan api dengan diri dia. Mana kata balasan itu berlaku dah kepada dia. Balasan hak mana? Balasan yang jahat. Yang dia itu tak beriman dengan Allah Ta'ala yang menjadikan dia, yang merezekikan dia, yang menjadikan tok nenek dia dan menjadikan anak cucu dia dan segala-gala nikmat tadi itu, dia tak beriman dengan Tuhan tu. Tuhan itu tak lain tak bukan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lain tak bukan hak tu. Lain daripada ni tak ada. Zalika bi anna Allah huwal haq. Allah Ta'ala lah dimakian itulah Tuhan yang maha benar. Tuhan hak kita ni. Mana kata Tuhan hanya jua yang benar. Lain daripada ni tak ada dah Tuhan yang benar. Lalu apabila dia tak beriman lagu tu disetuhkan dia, diri dia dengan api neraka, dia pun berasa kata nak marah kepada diri. Seolah kata nak marah kepada diri ni, kalau kita nak kecek we jadi jelas, we jadi nampak, supaya kita ni nak buat gapo satu perkara, kita nak buat tak boleh. Kerana ada sutuk ke, ada sekat teh. Kita nak buat tak boleh muka tu. Di situlah timbulnya kita berasa nak buat kenak tu, buat kenak ni. Nak buat keluarnya perangai kita yang asal, yang tak molek, yang amarah ke apa nama. Nak tunjuk. Seolah kata ia benci kepada dirinya sendiri. Awak apa kita tak ambilnya peluang yang dibukakan, yang diserukan, yang dimengajakkan oleh para-para rasul, para-para alim ulama, para-para pendakwah, awak apa? Seolah kata apabila dia tu diselamkan, ditujukan, dimasukkan di dalam api, gitulah dia maki terhadap diri. Lalu apabila jadi gitu, didapati satu suara yang dengar di dalam api neraka, daripada atas dia tadi dan di sekelilingi dia, katakan yunadau lamaqtullahi akbaru min maqtikum. Makna kata marahnya Allah Ta'ala lebih besar daripada mung tu duk marah kepada diri mung tu lagi. Seolah kata mari suara daripada suara, katanya ahli tafsir, yakni suara daripada malaikat yang duk jaganya neraka, nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Malaikat yang tidak ada rahmat di dalam itu. Tuhan cabut daripada hati dia, daripada diri dia, akan rahmat tak ada siabelah. Malaikat ning lah akaknya suara dengan sepenuh-sepenuh akak dengan cara kasar, kata la maqtullahi akbaru min maqtikum. Marah Allah Ta'ala lebih dahsyat daripada mung duk berasa nak maki terhadap dirimu sendiri. Awak apa? Iz tuda'auna ilal imani fatakfurun. Hari tu Tuhan dengan rahmat dia, dengan kuasa dia, dengan kehendak kimolek dia kepada mung, utuhnya rasul, utuhnya para ulama, utuhnya para pendakwah kepada mung tak mau. Iz tuda'auna ilal iman. Hari tu dipanggil dah mung kepada iman. Kalau mung ada iman, nascaya mung tak ada sining lah.
Seolah kata cuba kita khayal di dalam otak kita, cuba kita tergambar dalam otak kita, kita seolah kata habis peluang satu perkara dengan sebab kita buat lambat. Puasa kan? Orang nak baginya habuai gapo kita kata daripada duit ke, daripada tanah ke, daripada gapo pun manfaat hak boleh ke diri kita, kita buat lambat. Kita buat tak ambil cakna, ambil berat. Kita pergi habis masa. Seolah kata berasa kan? Kalau urusan dunia yang faniyah, yang tak kekal ni berasa kan? Hana secaya kita berasa kata nak murih ke diri Allah, doak gapo gitu. Seolah berasa nak ngepek kepada diri. Lalu malaikat kata, hak mu duk ngepek kepada diri mung tu Tuhan tu nak merka kamu, nak marah kamu. Hari tu dia dah masa kamu. Tapi mung ni Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Tak ada ke hari tu rasul-rasul yang nak bacakan ayat Allah kepadamu, yang nak mentafsirkan ayat Allah kepadamu, yang nak fahamkan kepadamu beberapa bahasa manusia. Tak ada ke? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum. Daripada manusia, bukan daripada jin, bukan daripada malaikat. Ayati rabbikum, akan ayat-ayat Tuhanmu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Dan beri amaran, jaga kata kalau mu tak beriman, mu akan masuk dengan kau, tak royak ke hari tu? Lalu mereka itu kata, qalu bala. Kata, ya mari royak, ya mari sebut, ya mari, ya seru dah, ya royak dah, ya pehad dah. Tapi kita tak seh sendiri. Apabila tak seh, dia yang salah. Di sini. Ni ayat yang kita nak masuk. Di sinilah membawa kepada kata, salah diri dia, salah diri mung, ke salah diri Allah Ta'ala, ke salah Allah Ta'ala, ke salah aku malaikat, ke salah dia, ke salah rasul, ke siapa. Cuma kira malaikat. Tu makna kata iz tud'auna ilal iman fatakfurun. Mari dengan fa' lalu makna kata senantiasa dia tu dak kufur lah, tu tak sah. Nak dak patutlah tu. Belah sahabi belahlah dengan kekufuran dia tadi tu. Seolah kata tak mau nak tinggal kekufuran dia. Itu makna fatakfurun. Lalu apabila jadi gitu, jadi tubik mari kata Tuhan ini royak dah. Tuhan hantar rasul dah. Beri keterangan dah. Kamar dia Tuhan kata mu tak sedap menyesalah diri. Ni Tuhan tak ada kecek sendiri. Wi malaikat yang duk jaga api dengan kau tu kecek. Dia kata, aku ni widah amare, widah. Hatta dah rasul, hatta dah kekuatan gapo semua, telinga mu dengar, molek mata apa boleh tengok, akal fikiran apa ada, kemewahan, semua ada belaka. Tapi mung tak sah. Ni itu makna kata mung tak sah. Sebab itulah Mujahid, anak murid bagi Abdullah ibni Abbas, dia katakan, dia tafsir katakan terhadap ayat ni sebagai Imam At-Tabari bawa data di dalam tafsir dia. Dia kata la maqtullahi akbaru mim maqtikum anfusakum. Ya tafsirlah mana? Dia kata mereka itu berapa nama? Mereka itu berasa benci diri mereka bila? Apabila tak kala mereka itu tengok amalan-amalan mereka. Tengok amalan macam mana? Mana amalan yang jahat yang mereka itu deraka ke Tuhan. Hak mana hak deraka hak besar sekali? Iaitu kufur dengan Tuhan. Tidak ada dosa, tidak ada amalan yang keluar tubik daripada diri seseorang hak besar lebih pada kufur. Kufur dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia, yang merezekikan dia, yang menghidupkan dia. Kufur. Lalu Mujahid kata
kemerkaan Allah Ta'ala terhadap kamu pada masa dunia hari itu lebih pada masa dunia hari itu tak kalau diserukan kamu kepada iman, maka sesungguhnya kamu itu kufur itu lebih besar daripada tu lagi. Makna kata sepatut sungguh lamun kena murih. Sepatut sungguh kata Allah Ta'ala ni ya janji sungguh, ya tak aku marka. Tengok Tuhan kata la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Tuhan marka kepada orang tak beriman. Tuhan marah kepada orang yang tak beriman. Tuhan benci, Tuhan tak reda. Akan tetapi Tuhan wi makan tak? Tuhan wi minum tak? Tuhan wi kesenangan tak? Wi kemewahan tak? Wi rezeki tak? Wi anak cucu tak? Wi segala-gala tak? Beri. Kenapa tu? Kerana dunia di sisi Allah Jalla wa'ala tidak ada harga. Sama dengan satu sayap daripada sayap nyamuk. Lau kanatid dunya, Nabi kata, lau kanatid dunya yusawi indallahi janaha ba'udah, ma saqal kafir. Makna kata, kalaulah dunia ni hak kita duduk ni ada harga sebesarnya sayap nyamuk ataupun sayap lalat, Allah Ta'ala tak boleh minum air kepada orang kafir walaupun seteguk air tak boleh. Sebab tu kita jangan kita tengok kata orang tu mewah, itulah tanda dalil kata Allah Ta'ala redha terhadap dia. Tidak. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala kata, kulu wa tamatta'u qalilan, makan, minum, seni, qalilan. Mari dengan dalam kerana qalilan, hui kepada dia sikit. Dunia ni, sepanjang umur dia, Tuhan panggil qalil belakang, sikit belakang. Qalilan. Lepas tu Tuhan kata, innaka min ashabin nar. Akan tetapi mung ni termasuk daripada golongan orang yang aku tahu dengan ilmu aku kata mung ni turun dengan aku Isa. Apa beza? Apa beza? Itu setengah daripada pentafsiran daripada Mujahid, anak murid bagi Abdullah ibni Abbas. Lalu katanya Hasan Al-Basri, sebagaimana ada di dalam riwayat hak Imam, nakaran Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya tafsir, ia kata orang kafir ni akan maki terhadap diri dia dan berasa nak murih terhadap diri dia tak kala dia lihat orang mukminun masuk di dalam syurga. Nah, masuk di dalam syurga. Dan memasukkan puak dia tadi itu di dalam api neraka. Lalu dia buat lagu mana? Hasan Basri kata, ya kikir ni jari dia ni kikir. Allah kata nak marah kepada diri sampai kikir jari. Lalu apabila perbuatan itu dia buat terhadap diri dia lagu tu, suara datang daripada atas, yunadawna finnar, diserukan di dalam api itu, di dalam neraka tadi itu, la maqtullah, kemerkaan oleh Allah Ta'ala iyyakum, akan kamu fid dunya, pada masa mung tu hidup dunia, iz tud'auna ilal imani fatakfurun akbaru min maqtikum anfusakum finnar. Makna kata kemerkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kamu pada masa mu hidup dunia hari itu, tak kalau diserukan kamu kepada iman, maka kufurlah kamu, terlebih besar merkaan itu daripada kemerkaan kamu terhadap diri kamu sendiri masa mung duduk di dalam api. Allah kata Tuhan ni, ia tak suka nak manusia itu kufur dengan dia. Sebab tu ia kata, wala yarda li'ibadihil kufr. Tuhan tak reda bagi hamba itu kufur dengan dia. Walaupun kufur itu Allah Ta'ala kehendak nak ada. Ada kufur tadi itu panggil kehendak kita Tuhan. Ingatlah kita tak ada satu perkara pun dalam alam ni malaikat dengan kehendak kita Tuhan belaka. Benda hak ada tu kehendak kita Tuhan. Tapi bukanlah tiap-tiap kehendak kita Allah Jalla wa Ala Tuhan tu nak reda dengan perkara tu. Tak pasti.
Kufur Allah Ta'ala hendak nak wi ada. Sebab tu dia boleh ada. Akan tetapi Tuhan tak reda wi manusia sebagai hamba Tuhan ini kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufur dengan siapa? Kufur dengan Allah Jalla wa Ala. Ha tu dia. Itu nak wi kita faham. Banyak lagi daripada pendapat-pendapat daripada alim ulama kita yang bawa datang mari di dalam kitab-kitab ahli tafsir. Akan tetapi amat nak rayak sedikit daripada ulama-ulama yang kita itu kenal mari. Yang kita apa? Yang kita kenal mari. Baik. Setelah daripada ulama itu telah sebulat suara dengan apa yang kita faham daripada ayat yang ke-10 tadi yang kita telah kemukakan. Ilmu pengetahuan itu yang faham lagu tu siapa? Ayat 10 tu yang kita syarah tadi tu kesimpulan yang faham umpama tu iaitu yang pertama saya ayat dah tadi iaitu Hasan al-Basri. Yang kedua iaitu Mujahid Ibn Jabr, anak murid Abdullah bin Abbas, dan Abdul Rahman Ibn Zaid al-Aslam, Ibn Aslam, dan Imam Ibn Jarir At-Tabari, dan lain-lain daripada tokoh-tokoh ulama yang banyak lagi. Yang banyak lagi. Baik. Itulah setengah daripada maksud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak royakkan kepada kita kata, orang apabila kufur dengan Tuhan, pastilah kediaman dia, kesudahan dia di dalam api neraka. Kenapa? Kerana dia telah buat perkara yang tak sesuai dia sebagai hamba itu nak buat dengan Tuhan yang menjadikan dia. Seolah kata yang masuk neraka tadi itu natijah, kesimpulan hidupan dia yang dia pakai umur, pakai masa, pakainya rezeki hak Tuhan, tapi dia kufur dengan Tuhan, kesimpulan hidupan dia dalam api neraka. Akan tetapi nak kata gapo tak leh ke Tuhan? Awak apa? Kerana Tuhan royak dah kata kalaulah mu tak beriman tepat ke dia memang di mana. Itu tetap. Tidak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala zalim walaupun sikit pun. Itulah maksud daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala kata innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tuda'una ilal imani fatakfurun. Baik. Setelah daripada tu, kita kesok sikit daripada isi kandungan ayat yang ke-11. Mari kita tengok isi kandungan ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak royak gapo lagi. Seolah kata apabila ia masuk dah dalam neraka puak ni, puak-puak hak ahli neraka ni masuk neraka, kemudian dia pun diroyak sebab kata boleh masuk dalam neraka ni sebab gapo? Siap. Seolah kata wi dah hujah, wi dah keterangi, wi dah huraya, seolah kata dia ni kena ngakulah mana kata salah. Salah dengan dia. Salah yang dengan Tuhan yang menjadikan dia, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita kesia kepada orang-orang yang tidak beriman. Hei orang-orang yang tidak beriman, marilah sama-sama kita beriman supaya kita itu boleh Islamkan diri kita dan kita akan boleh masuk syurga Darussalam. Itu yang kita nak seru manusia kepadanya. Bukan seru kepada diri kita, tak. Bukan seru kepada ajaran yang itu yang ini, tidak. Seru kepada ajaran Allah yang menjadikan amba dan menjadikan kamu. Itu kerja bagi pendakwah. Setiap orang kena jadi pendakwah sekadar mana diri dia itu kuasa. Jangan langgar pendakwah bukan pangkat dia maqamul ulama, tidak.
Nampak? Maqam ulama atas daripada maqam da'i. Da'i ni makna kata dia boleh mengajak manusia supaya nak nampak kemolek al-Islam, nak nampak apa yang kata kebaikan agama, nak beriman, nak gapo. Tapi tafasil yang halusi, tafasil makna kata cara detail masalah dalam urusan agama, tu kena serah kepada ahlinya. Jangan kita buat pandai-pandai lah hak tu. Kerana ia ada ahli yang duk jaga di situ. Kerana tiap-tiap midan, tiap-tiap padai dia tu ia ada orang duk jaga. Nampak tu tak? Ada orang duk jaga. Mari kita kembali kepada ayat yang ke-11 daripada suratu Ghafir. Gapo pula ahli neraka ni nak berdakwa dengan para malaikat hak duk tunggu api neraka dalam tu. Ni tabiat manusia ni ya gitu. Ya kena duk. Allah kata kena duk. Gapo orang yang kata kena duk. Ke depan semata. Kena ada harapan sama. Ni kalau kita nak kira kata. Orang apabila masuk neraka dah gapo lagi nak harap. Tetapi manusia kita jangan kita mikir nak jadi sutuk jalan. Tak boleh. Ni tengok ahli neraka duk usaha dalam mana? Dalam neraka. Tuhan ada ayat atas usaha di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala nak buat lagu mana nak guai tubik daripada neraka. Maka kita duk dalam dunia ni jangan gaduh duk putus asa. Jangan gaduh duk jadi sutuk jalan, jangan kita kena cari, kena jalan lagi. Nah, kena sungguh lagi. Ya gitu cara. Mari kita tengok ayat yang ke berapa ni? Ayat yang ke-11 daripada suratul Ghafir. Tuhan katakan Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Ni perkataan dia. Qalu, katanya mereka itu. Katanya puak-puak ahli tafsir ni lah. Puak-puak ahli tafsir ni dia pun kata qalu tu maksud kata siapa? Puak-puak masuk dalam api tu. Tu. Rabbana he Tuhan kami. Kenal molek dalam hari ni tak ada gapo dah lah. He Tuhan aku. He Tuhan puak-puak kita. Tu Allah kata. Seru Allah Subhanahu wa taala tak ada dah. Yang duk seru lain daripada Allah Taala jatuh habis cicing. Ni bahasa dia. Apabila terkepit atau apabila sepik masalah, situlah kita nak tahu kata yang mana hak sungguh. Nampak tu? Masa dia duduk atas muka bumi ni, dia ta'addud. Dia memperbanyakkan alihah dia. Tuhan tu lah, Tuhan ni, Tuhan tu, Tuhan ni, Tuhan tu, Tuhan ni. Akan tetapi apabila sining, hak lain jatuh bilicing dah. Suruh pada Allah Subhanahu wa taala, suruh pada Tuhan, hanya juga tak ada lain. Supaya kita lah, walillahil masalul a'la. Apabila kita nampak ramai kawan guru kita, dalam Facebook berapa ribu orang, setengah-setengah tu 2, 3, 4 ribu, 5 ribu. Tapi apabila mari sutuk jalan sungguh, hak ribu-ribu tu hilaikan habis. Itu nak ayat kata bukan benar-benar benda tu. Jangan kita dok bangga demo tu pecek kita ni beribu-ribu, akan tetapi apabila mari kedatangan kesusahan kemusnahan apa nasallallahu taala assalamu wal afiyah, hilang ke mana benda tu. Itu nak ayat kata ukuran yang tak benar tu. Nampak tu tak? Jangan kita pergi kita ni kawan ramai di dalam Facebook lah, di dalam Line lah, di dalam Twitter lah, di dalam WhatsApp lah, di dalam TikTok banyaklah Allah ni alat-alat di situ tu. Jangan kita duk gaduh. Jangan kita berasa duk bangga dengan benda tu. Supaya sini supaya dengan puak-puak yang habis dah jalan. Minta pada Allah Taala, Rabbana, wahai Tuhan kami, amattana thnataini. Engkau telah matikan kami 2 kali dan engkau telah hidupkan kami 2 kali.
maka kami telah akui dosa-dosa kami. Fa'tarafna bidhunubina. Kami mengaku dah dengan salah kami ni. Oleh itu, adakah jalan buat nak keluar daripada api neraka ni? Salah kita. Tengok cara dia, cara ahli neraka ni dok gue nak tubik daripada neraka. Ni benar-benar yang wajib kita itu kena beriman dengannya kerana Allah Subhanahu wa taala yang ghaib. Allahumma rabbi zidna imanan wa yaqinan wa fahman ya rabbal alamin. Minta Tuhan tambahkan iman kita, yakin kita, fahaman kita, supaya nak uji benda ni sebagai bekalan kita untuk kita nak jagakan iman kita, Islam kita, supaya terus kepada hari yang kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fahal ila khurujin min sabil? Kita nak boleh keluar ke tak ni? Kita duk minta dah kepada Tuhan ni. Tengok. Lalu katanya Sufyan Ats-Tsauri, dia daripada jalannya dia daripada Abi Ishaq, daripada Abi Ahwas, daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya ayat ni ayat kata Rabbana ni, qalu Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil ini. Abdullah bin Mas'ud kata ayat ni seperti ayat yang ada dalam surah Baqarah tu lah. Ayat yang ke-28 tu. Tuhan kata, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Makna kata ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 28 mentafsirkan ayat yang ada di dalam surah Ghafir ni ayat yang ke-11. Bagaimanakah mereka itu nak kufur dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka itu asalnya mati? Katanya alim ulama kita di sini, daripada beberapa orang lah di kalangan alim ulama kita, salah satu hafsah sekali iaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Dhahhak ibnu Muzahim, dia pun kata gitu juga. Katalah mana? Kata sebagaimana Abdullah ibnu Mas'ud ini kata. Jadi seolah kata Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas dan Dhahhak. Abdullah ibnu Mas'ud sahabat, Abdullah ibnu Abbas sahabat, dan Dhahhak ni tabi'in. Kata lagu mana? Ya tafsirkan ayat tadi daripada surah Ghafir tadi ayat sebelah tu, tafsir dengan ayat suratul Al-Baqarah ayat yang ke-28. Katakan, kata supaya saat ni lah, kaifa takfurun, bagaimana kamu itu nak kufur dengan Allah, wa kuntum amwatan, sedangkan kamu itu mati. Mati ni kata alim ulama kita salah satu daripadanya Abdullah bin Abbas tu, yakni kita ni duduk di alam mana? Yakni duduk di alam aslab. Mana kata duduk di atas belakang tu ada. Seolah kata duduk di dalam alam mana? Alam roh tadi. Alam roh tadi itu seolah kata dibilangkan oleh ulama kita, makna kata bukan menyawa lagi lah. Walaupun hidup maknawi akan tetapi bukan hidup hakiki. Bukan pasti bernafas dak. Kenapa? Maka dibilangkan oleh ulama kata itu adalah mula belum daripada kita nak mari ke alam dunia ni seolah kata kita duduk dalam keadaan yang mati. Tu Abdullah bin Abbas tafsir lagu tu. Thumma kemudian Allah Ta'ala itu menjadikan kita melalui nutfah, alaqah dan sebagainya, kemudian ditiupkan roh masuk. Tu makna kata hidup kali mula-mula. Nampak tu tak? Tu makna kata hidup kali mula-mula. Itu maksud kata wa kuntum amwatan. Dulu tu kita mati. Mati lagu mana? Makna kata kita duduk di atas belakang tu ada, duduk dalam alam roh. Fa ahyaakum, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kita. Hidup lagu mana? Kita ditiup roh kan hari yang ke 120 hari dalam perut ibu kita tadi itu, kemudian keluar tu baik mari kepada dunia ni. Tu makna dinamakan hidup sungguh tu. Summa yumitukum, kemudian mati pula sekali. Selepas daripada habis ajal itu, maka matilah. Maka
matilah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, makna kata mati. Apabila sampai masa mati. Lepas pada tu thumma yuhyikum, kama dia Allah Taala menghidup pula. Hidup bila? Lepas daripada nasfatul al-thani, mana siuk sunas yang kekal kali yang kedua, maka hidup pula. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari yang Allah Taala itu bangkitkan kita daripada kubur yang kita nak menuju pergi jumpa dengan Tuhan. Itulah makna hidup hakiki. Itulah makna hidup abadi. Itulah makna hidup yang sungguh. Tu makna tu summa yuhyikum. Hera tu jadi dua lah. Mati dua kali, hidup dua kali. Nampak tak tu? Tu rupa dia. Summa ilaihi turja'un. Kembali kepada Allah lah kita itu kembali. Nampak tak gitu? Tu dia. Maka katanya alim ulama kita di sini, dia kata sebagaimana nakalnya beberapa orang daripada tokoh-tokoh ahli tafsir, dia kata hak ni pendapat yang betul, yang tidak ada syak padanya, yang tidak ada keraguan baginya, bahwasanya orang-orang yang tidak beriman itu dia minta nak kembali kelik mari semula kepada alam ini dunia. Bila tak kala dia itu duk mana? Duk di dalam apidah. Duk di dalam apidah. Setengah ulama tafsir gi kok tu sebab ayat ni takhir lepas daripada berapa? Lepas daripada ayat yang ke-10. Setengah ulama kata tak. Makna kata ia duk bincang ni bila? Apabila ia duk diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka ada dua pendapat. Tapi yang dicenderungkan oleh alim ulama kita yang seolah kata gi dengan maksud ayat tu orang panggil kata ada hubungnya di antara ayat yang ke-10 dengan ayat yang ke-11 ni, mana kata dia kata seolah kata duk dalam tu dah. Fahal ila khurujin min sabil, itu makna dalil kata mereka ni duduk dalam api dah. Lalu apabila ia masuk duduk di dalam keadaan lagu tu Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa ia boleh kata dengan ining perkataan. Ia kata, "Hei Tuhan, ni maqam as-sana' ni." Seolah kata ia nak puji Tuhan dah lah. Nak puji Tuhan, kata, "Hei Tuhan yang mematikan yang menghidupkan aku dua kali, yang mematikan aku dua kali. Aku mengaku dah dengan dosa-dosa aku buat, hei Tuhan aku." Seolah kata gapo ni? Seolah kata ia ni mengaku dah kata Tuhan tu Tuhan dia. Masa dia duduk atas muka bumi ni, agang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berasa kata dia megah dengan Tuhan, tak kenal. Terutama mulhid. Yang banyak zaman kita itu timur. Di kalangan orang Arab sendiri, dari kalangan orang Melayu. Tapi tempat tu alhamdulillah tak ada lagi. Orang mulhid, orang ingkar kewujudan adanya Allah Subhanahu wa taala. Berhujah dengan beberapa hujah. Yang kalau kita tidak ada asas agama, terkadang makan juga dengan cara mikir tu. Mikir, seolah kata mikir yang teori baru. Lebih teruk daripada yang duk jadi heboh, yang duk jadi bicara di kalangan orang-orang Islam kita, lebih teruk. Mulhidun. Ada banyak sekarang yang mengingkarkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tu kerja pendakwah, kerja alim ulama kena duk mempertahankan agama, kena bangun. Tak boleh kita nak buat duk dia sebab apa? Mereka ini duk, saya duk tengok ada lah setengah-setengah daripada orang hak bahasa Arab duk tulis tiap-tiap hari. Terkadang orang kita tu termakan dengan hak faham bahasa tu. Hak bahasa orang putih tu banyak benar. Duk makan dengan hak tu. Jadi membawa pada kata jadi syak terhadap keadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada kewujudan Allah tu jadi syak. Nak bawa pergi konong, nak bawa pergi kepada mengingkari akan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah mana kata kepentingan kita orang ngaji agama ni kena jaganya agama Allah Subhanahu wa taala.
Kita jangan kata kita orang ngaji agama ni tak ada kerja, dak, kerja besar. Kerja nak jaga agama, takut orang tu punuh agama. Kalau punuh agama tak nak kecek dah. Habis dah lah. Nampak tu tak? Ya sudah di dunia ni ya, sekadar ni. Akhirat esok nak kekal abadi tak ada. Sebab maqasid, mana kata tujuan besar orang hak ngaji agama tu yang besar, yang mengikut maqasid dia, mengikut apa yang kata mengikut maksud yang agama kita nak gapo daripada kita tu. Tu tak? Tu dia. Lalu apabila ya kecek lagu ni ya mengaku dah lah fa'tarafna bi dhunubina. Oh, kita ni sungguhlah salah sungguh. Salah sungguh sebagaimana Tuhan raya dalam surah surah Al-Mulk, tabarakalladzi tu ia kata fa'tarafu bi dhanbihim. Mereka itu mengaku dengan kesalahan mereka. Fasuhqan li ashabis sa'in, maka celakalah bagi orang yang masuk neraka. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Hari tu pas nak buat gapo lagi dah. Seolah kata kita pergi habis dah masa periksa. Kita pergi habis dah masa orang jual beli. Kita pergi masa habis dah. Orang buat gapo kagi semaya Jumaat ke gapo habis. Masa kan? Tu makna kata perkara-perkara yang kita itu kena dak ambil tahulah sini. Tu tak kena dak ambil tahu. Baik. Lalu Tuhan jawab sendiri. Tuhan royak sendiri, nak cerah sendiri kata ayat ni rupa lagu mana. Ayat ni, ayat sebelah ni. Dalam surah As-Sajdah nu, ayat yang ke-12 nu Tuhan kata, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Mereka itu tu fuak mujrimun, makna kata fuak yang tak beriman tu lah fuak. Tuhan kira kata fuak ni fuak tak molek. Fuak yang yang kata karuk lah kalau kita kecek kan? Kecek bahasa kita kan? Buat apa? Kerana ia tu tak mengaku kata Tuhan tu buat baik dengan dia. Deraka kepada yang menjadikan dia. Kalau kita tengok orang tu perangai molek, kecek, beraluh, berapa nama tapi deraka mak pak, kita kata molek tak? Tu deraka mak pak iaitu makhluk. Nak beri nyawa ke dia tak boleh. Nampak? Kita tak, orang ni tak molek. Pakai kerak hati putus gitu. Malaikat kita tak molek juga, kita kata ya molek. Nampak dah tu? Tetapi hak ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jauh sangat. Bah lagu mana? Dia kata, Rabbana absarna wa sami'na. Ni. Tuhan, kami nampak dah, kami dengar dah. Nampak berapa? Hanya ada engkau dulu tak ada. Mana ada api neraka duk royak berita. Hadhihi asatirul awwalin. Hak ni benda dongeng-dongeng cerita apa yang kata khurafat lah. Tu ya royak terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Setiap zaman, setiap tempat, setiap generasi ada berlaku lagu ni. Lalu Allah Taala kata hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Itulah neraka yang hari tu muda engkau kata tak ada. Tu hari nampak. Tu makna kata Rabbana absarna. Nampak dah. Wa sami'na. Dengar dah suara tu. Suara api itulah mana. Boleh kecak dah lah. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Islauha. Tu hari suruh waksuk dia. Waksuk dia mana dalam tu. Waksuk. Lalu pas nak buat lagu mana? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalilah kami kepada ini dunia ni kita duduk. Kembalilah kami kepada ini dunia. Apa? Kami nak buat dah kebaikan hak molek, amalan yang soleh. Kami ni yakin dah hari ni. Yakin sebab apa? Yakin dengan sebab ghaibih dak, yakin dengan sebab ayanan. Dia kemari tengok dengan mata kepala dah. Sebab tu tak dinamakan dia tu orang yang beriman. Iman ni mana kata allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib. Hak mula-mula sekali. Perkara yang ghaib ni Tuhan dua duk di diri kita. Yang boleh kita tengok kesal tapi hakikat kita nak tengok tak boleh.
Dua perkara yang kita boleh nak tengok. Yang boleh kita nak mikir. Yang pertama, roh. Itu adalah perkara yang ghaibi, nisbah bagi kita. Tapi hak kita dah tengok tadi tu kesal dia. Kesal bagi roh. Orang tu senantiasa dah ada roh lagi, kesal duk gerak tu gini-gini, itu kesal dia. Yang kedua, akal. Kita tak boleh nak tengok hakikat dia macam mana. Nisbah bagi kita ghaib. Tapi hak kita dah tengok dia tu, oh, demo ni bijak sungguh. Kesal. Kesal dia. Nampak tu tak? Tu serupa dengan sifat Allah Ta'ala, sifat rahmat Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak tengok lagu mana hakikat dia. Tapi kita nak tengok, fanzur ila athati rahmatillah. Cuba tengok kepada kesan-kesan rahmat Allah Ta'ala. Daripada waktu turun hujan, daripada tu, daripada ni. Itu kesan. Maka itu pun pada dah bagi mulhid yang nak engkar kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakfi, cukup. Tak ada kena duk guna cara apa nama pelasapah yang daripada dia juga tu mari untuk nak logik kita kalau kita pandang mikir ya boleh. Nampak tu tak? Orang panggil mikir dengan cara fitri, mikir dengan cara fitrah asli ia lebih elok. Soalah ginilah, susu yang dapat daripada ibu dia tu lebih berharga daripada susu hak pesa kopi tu. Dia gitu dah. Nampak tu tak? Dia gitu dah. Sebab hak ni hak asal, hak ni hak pesa tambah hak tambah walaupun kita kata adalah manfaat dia, nampak, tetapi nak lawih hak ni tak boleh. Itu satu. Maka tidak dikata gapo-gapo lah. Seolah kata dia dak gue nak tubik daripada api neraka. Dak gue. Itu satu ayat. Ayat yang ke seterusnya daripada surah apa nama Al-An'am ayat 27-28 Tuhan kata walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Tuhan, kembalilah juga, kembali kita tak sedah nak dusta dengan ayatina di sini mana mukjizat Allah Ta'ala daripada Rasul, daripada kalam Tuhan, daripada tu, daripada ni, tak sedah. Kami nak jadi orang yang beriman dah. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan zahir bagi dia apa yang Tuhan dah royak, apa yang Rasul dah royak haraik dulu, nyata bagi diri dia. Supaya ayat surah Tur saning tu, hadhihi an-narul lati kuntum biha tukazibun. Lalu Tuhan royak lagi kata bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakazibun. Kalau aku kembali mengklik mari pula kepada ini dunia, nascaya mukufur pula, mu dakwa dusta ni. Ini dalil Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Tuhan tahu perkara yang lagi akan datang. Hak benda hak tak berlaku lagi Tuhan tahu. Ni jelah. Kalau kau hantar muklik mari pemung sepatu. Tak ada boleh nak ubah gapo, dah gitu. Klik jadi kufur semula pula. Aku tahu. Aku tahu. Itu dia. Itu puak-puak hak masuk neraka ni lagu ni. Tabiat dia. Gapo yang kita boleh daripada hidayah ayat ni nak ayat kata tabiat manusia ni baik kita boleh. Kalau menyuri situ. Nampak tu dah. Kalau lah pesen kata kan. Kita nak katakan sifat mazmumah tu. Cuba kita kira lah. Ya tabiat ya lagu tu. Hak ni tabiat ya kufur. Lah mana pun kufur? Ya minta kepada Tuhan kembali kelak semula. Tuhan kata walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Lagu mana kalau Tuhan buat kembali kelak pula? Kufur pula. Dusta demo ni. Nampak tu tak? Dusta. Mereka ini dusta. Sebab itulah kita ni sebagai orang kena tengok jadi jauh. Kemudian satu ayat daripada suratul Fatir, Tuhan kata gini pula. Tuhan kata kan, wa hum yastarikhuna fiha. Dia nak royak, nak tafsirkan ayat ni dengan Quran sama-sama dia.
Tuhan kata wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu ahli neraka, duk gelepar teriak tangis di dalam api neraka tu, fiha ay finnar. Rabbana akhrijna. Hei Tuhan, keluarlah kita ni, keluarlah buat kami ni, akhrijna na'mal salihan. Kita nak buat dah amalan yang baik, amalan yang bagus. Ghairal ladzi kunna na'mal. Amalan hak dulu hamba tak sah dah. Gapo amalan hak besar sekali hak ya buat kerja, iaitu kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, tak sah dah tu. Tak mau dah, tak sah dah. Lalu Tuhan kata, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Tak ke akui umur kepada kamu, dan hatta ada perkara-perkara nak mengingat dan orang-orang yang nak mengingat daripada rasul, daripada alim ulama, daripada nabi-nabi, daripada pendakwah sebagainya. Tuhan kata ana fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Hari ni rasalah apa nama? Rasalah kecak api neraka hari ni. Puakmu ni fak zalim kepada diri, fama lidh-dhalimin min nasir. Tidak ada siapa boleh nak tolongmu hari ni. Sebab tu umur kita ni kepala modal sungguh. Umur kita yang Tuhan wi ni adalah kepala modal sungguh. Kita nak buat gapo dengan umur kita? Kalaulah kita tak jadikan diri kita orang beriman dan orang yang senantiasa nak kepada kebaikan daripada amalan. Kita nak buat gapo umur kita? Kebaikan daripada amalan adalah bab ibadat, bab munakahat, bab jinayah, bab apa nama? Muamalat sebagainya. Ya lagi dok pusing kau tu, hidup pe manusia tak gi kau lain. Yang orang kata orang nega. Itu orang ni orang biasa kata cara masalah ada pangkat tinggi-tinggi dia jadi qadhi, jadi gapo, ya ada. Ya dak main dalam tu. Ya tak keluar tubik daripada tu sama sekali. Baik. Itu perkataan-perkataan ahli neraka kepada pia, kepada malaikat-malaikat dalam api tadi. Akhir sekali. Akhir perkataan ahli neraka yang Tuhan royak tergapo yang kecil akhir sekali. Ni masa ni yang mula-mula masuk. Yang masuk duk mula-mula yang duk gues. Nak buat lagu mana utubik daripada api neraka. Ayat ni sebagai ayat daripada suratul Mu'minun, ayat 107, 108. Tuhan nak royak keadaan orang yang tak beriman apabila masuknya neraka, akhir perkataan dia ni. Tadi tu mula-mula tu ada jadi gue tadi ayat daripada suratul suratul Fatir, ayat daripada suratul An'am, ayat daripada suratul Sajdah. Itu dia. Nampak tu dah? Dan ayat yang daripada suratul Al-Ghafir sendiri. 4 ayat dah. Ayat yang kelima. Makna kata 5 kali guenya ahli neraka dengan malaikat yang jaga neraka 5 bergue. Nampak tu? Naik saya ni, mahkamah tu mahkamah ni. Gitulah. Alah mana tengok je kata. Ayat daripada suratul Mu'minun 107, 108. Ayat hak akhir sekali. Orang tak beriman hak masuk neraka kecek. Dia katakan Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Hei Tuhan, ginilah. Amba habis dah jalan nak kecek dengan Tuhan. Nak kecek lah mana amba kecek banyak ni. Ni Tuhan ada ayat, Tuhan sendiri ada ayat. Hei Tuhan, akhrijna, keluarlah kami daripada ni, minha, daripada seksaan ni, daripada api ni. Kami buat janji, fa in 'udna fa inna zalimun. Kalaulah kami kembali kelik semula pada dunia tu, kami ni kufur pula dengan Allah Ta'ala. Aku ni orang tak molek sungguh. Seolah kata, kalau aku buat pula, aku ni orang jahat sungguh. Seolah kata, ambil dah kejahatan naik ke diri dah. Ya bahasa dia, sifat manusia kita ni, apabila dia kena pegang dengan cara 100% tu, amo tak sedar, kalau amo buat pula, amo jadi gini, amo jadi gitu. Seolah kata dia, habis gamuk dah tu. Fa in 'udna fa inna zalimun.
Kalau kembali pula kami jadi kufur pula, tawak amal pula, jahat pula. Fuak kita ni orang zalim, ya Allah. Seolah kata dia duk kecek dengan malaikat tu, nak wui malaikat lah. Gapa nama? Dia royak ke Tuhan dia tu, tolong doa. Dia tahu tentang malaikat ni doa, Tuhan beri. Tapi Tuhan duk dengar dah perkataan ni. Nampak tak? Tuhan duk dengar dah ni orang panggil kata at-ta'wil sayaqa. Makna kata ta'wil benda yang lagi akan datang berlaku. Ni je lah. Ni ta'wil di sisi orang ahli salaf, ni maknanya. Perkara yang lagi akan berlaku tu royak dah win nampak. Ada tak? Tu dia. Fa inna zalimun. Siaplah puak kita. Kalau kita buat pula puak kita tak molek sungguh, ya Allah. Gitu pun tak apa. Seolah gitu. Nah, kalau bahasa orang muda-muda sikit. Tak apa. Kalau kita buat pula, kerak tangan kita pun tak apa. Kerak telinga kita pun tak apa. Kalau kita tak kerti dengar ke? Seolah gitu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala royak khabar di dalam Al-Quran. Ni Tuhan kecek sendiri. Suara Tuhan sendiri. Lagu mana? Qala ksa'u fiha wa la tukallimun. Ada buatmu? Sah kecek banyak. Kena itu perkataan kita nak katakan lagi. Wallillahil mathalul a'la. Kita dah royak kepada Tok Qadi. Padamu. Aku dengarmu banyak dah. Tak ada alasan sikit habuk. Sarana. Akhir. Mahkamah akhir. Kalau mahkamah negara kita ada 3. Darajat pertama, darajat yang kedua, darajat yang ketiga. Darajat yang ketiga dah. Akhir sekali dah. Kalau putusan sana, nak kata apa tak boleh dah. Kalau penjara ke penjara. Kalau kena hukum bunuh ke bunuh. Qadi kata, tak sah kecaknya. Mung ni tak ada alasan berapa dah. Kita nak kata. Habis kamu. Qala ksa'u fiha wa la tukallimu. Allah, hak ni lah seberat-berat perkataan bagi ahli neraka. Habis harap dah. Situlah Tuhan kata dalam surah apa nama? Qaf. Tuhan kata, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalu al qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Hari ni minta sadar kecek banyaklah, padai dah cukup. Tak sah duk jadi kok tu kok ni. Aku rayak dah dulu. Mu sendiri yang salah dengan aku. Aku kata gitu-gitu. Allahu Akbar. Nas'alullah ta'ala as-salama wal-afiyah. Maka fahal ila khurujin min sabil? Tak ada. Tak ada jalan. Ni biar ni. Al-kafirun. Mereka yang tak beriman. Ada pun al-fasidun. Ataupun mufsidun. Orang yang fasik ke. Orang yang dosa di kalangan ahli Islam, hak tu tak kena bimeh. Tak kena bimeh kan, ia tak kekal dengan aku. Nampak tu tak? Makna kata, siapa yang ada la ilaha illallah, ia tak kufur dengan Tuhan, walaupun masuk dengan aku pun, nas'alullah ta'ala as-salama wal-afiyah, tak kekal dah tu. Itu pegangnya ahli sunnati wal jamaah. Wajib kita kena pegang hak tu. Kerana datang daripada beberapa riwayat daripada hadis Nabi yang mutawatir dan hadis Nabi yang siapa pangkat darajat boleh kita buat hujah dengan dia, sah kata orang yang tidak beriman, yang beriman kalau sekali pun boleh masuk, kalau sekali pun masuk dengan neraka, dia boleh tubik pula. Hak tak boleh tubik, hak kekal dalam tu mereka yang kufur betul-betul. Nampak tu tak? Ni makna kata pegangnya kita ya duduk situ. Pegangnya kita ya duduk situ. Baik. Rupa lagu mana ni? Siapakah mereka ni kena duduk masuk di dalam api neraka ni? Buat apa? Rupa lagu mana? Nah, rupa lagu mana? Mari kita tengok rupa sikit supaya nak uji kita itu jadi jelas. Nah, nak uji kita tu jadi jelas. Jadi kita wasa puas hatilah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala royak kepada kita ni melalui para ulama kita duk tolong berikan keterangan kepada kita.
Kalimah fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Katanya Hasan Al-Basri, adakah bagi puak kita ni jalan nak keluar? Nah, jalan nak keluar tak ada lagi bagi kita. Hasan Al-Basri kata, ada perkataan yang disusukkan di dalam ini, iaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Seolah kata mereka ini kata fahal ila khurujin min sabil, qala Allah jalla jalaluh la. Adakah bagi puak kita ni jalan nak keluar? Firman Allah Taala kata Tuhan, tak boleh. Tu makna Hasan Al-Basri tu yawinya macam wi makna umpama tu. Dan katanya apa nama Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi, apa makna kata fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil? Katanya Qatadah, fahal ila karratin ila dunya min sabil? Adakah ada lagi kah jalan kami nak kembali klik kepada dunia ni? Ada lagi jalan nak klik kepada dunia? Seolah kata kita ni tak pandai nak guna umur ke? Apabila kita tua dah, kembali kita rasa sesat nak klik masa muda pula. Boleh tak? Tu masa. Masa ni kita ada lagi, bukan ada mati lagi, ada lagi. Cuma kita umur tua, umur 60 dah tahun ni. Rasa sesat lah, mikir tak lah tangan atas dahi lah, mikir sesat. Rasa nak klik umur 25 semula, nak buat tu, nak buat ni, benda-benda hak molek. Bolehkah? Tak boleh. Hak tu masa dalam dunia, umur pun ada, tapi tak boleh kembali. Apatah lagi, setelah daripada Tuhan membinasakan dunia ni tak ada dah. Dunia habis. Habis licin dah, kena pergi kepada akhirat semata-mata. Nampak dah tu? Tu makna kena pergi kepada alam akhirat semata-mata. Tak ada dah. Kita nak klik mari kepada alam dunia ni pula tak ada. Habis masa dah. Sebab itulah kita, hei orang yang beriman, hei orang yang Islam, saudara yang dihormati, yang dikasihi, yang dimuliai, gunalah umur kita wi molek. Umur kita ni guna wi molek. Jangan jadi naung umur kita. Jangan we jadi tak ada jalan kita itu nak buat kebaikan. Jangan. Karena kalau kita tak buat kebaikan, kita nak sesal lagi akan datang, ia tak berguna. Ia tak berguna. Kena cepat. Nampak tu tak? Kena cepat. Baik. Setelah daripada tu, mari pula ayat Tuhan kata di dalam surah ni lah, surah Ghafir ni, ayat yang ke-12 ni, Tuhan katakan, ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Apa pula ya Allah Subhanahu wa ta'ala nak rayakkan kepada kita? Inilah sebab utamanya mereka itu kena masuk neraka. Tadi Tuhan nak royak keadaan ia duduk dalam api. Dan dia duk kata gapo duk gue macam mana. Tapi Tuhan nak royak sebab sikit. Tuhan royak tadi natijah. Tapi ni Tuhan nak royak sebab sikit. Macam mana ia boleh hidup situ tu. Ia dah buat gapo sampai boleh hidup situ tu. Tahu dah kata ia bukan orang beriman. Iyalah. Tapi rupa yang macam mana hak pasal tak beriman tu. Macam mana. Ni ayat yang ke 20 berapa ni, iaitu 12 ni daripada apa? Daripada surah Ghafir ni Tuhan nak royak. Tuhan nak beritahu. Ni Tuhan katakan, zalikum, yang dimakian itu. Gapo zalikum? Zalikum ni Tuhan nak isyarat kelih ke depan. Mana? La maqtullahi akbaru min maqtikum in anfusakum iz tud'auna ilal imani fatakfurun. Klik ayat. Klik ayat yang ke berapa? Klik ayat yang ke-10. Zalikum, dimakian itu. Bahwasanya apabila diseru Allah semata-mata, apabila dimengajakkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, lah mana? Kafartum, tak sih. Katanya
alim ulama kita kata, lagu mana apabila diseru kepada Allah Ta'ala, hal keadaan tunggal, mereka itu kufur. Zalikum bi'annahu idza du'iyallahu wahdahu. Apabila diserukan Allah Ta'ala hal keadaan tunggal, kafartum. Ni sebab hal boleh masuk dengan kon. Diseru mereka itu kepada Allah Ta'ala hal keadaan tunggal, tapi mereka itu kufur. Lah mana? Hai tengok. Tuhan sendiri royak, rupa, kata ayat ni aku nak lah ni. Nampak tak? Ayat ni hamba nak lagu ni. Nak lagu mana? Allah Ta'ala kata dalam surah As-Saffat, ayat yang ke 34-35. Kita boleh kita tengok di sana. Tuhan kata kan? Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. Ni makna kata. Sesungguhnya demikian itu kami itu buat dengan orang-orang yang tidak beriman. Buat apa? Makna kata Tuhan ni balas orang tak beriman, Tuhan masuk dengan kau. Apa? Innahum kanu, sesungguhnya didapati mereka itu idza qila lahum, apabila diserukan mereka itu kepada mana? La ilaha illallah, kepada tidak ada Tuhan yang benar, yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya, hanya Allah. Yastakbirun, pakai agang tak saya kata. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, qulu la ilaha illallah tuflihun. Kata olehmu akan la ilaha illallah, nescaya jayalah hidup kamu. Tapi apa musyrikun tak saya nak kata? Kerana nak tahu kata la ilaha illallah di sisi al-musyrikun, hak ia faham daripada perkataan Nabi Muhammad SAW, mana terbuh bis hak lain. Hak lain itu hancur habis, tak boleh seru walaupun gapo pun, tak boleh mengabdikan walaupun gapo pun, mereka Allah Ta'ala hanya jua. Sebab itulah ia kata dalam ayat satu lagi, ia kata aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Muhammad mu nak mengajakkan ke aku semua ni kepada Tuhan hanya jua Allah. Peliknya Muhammad mu nak ajak ajaran ni. Ni sebab ni. Zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Yalah. Apabila seru Allah Ta'ala hanya jua, kufur. Kufur. Nampak tak? Apabila diseru akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila sebut Tuhan, tak sah. Kalau sebut tak, kita kena pegalah kepada ajaran hak Tuhan ni. Oh, nak dek dengan semasa ni hak cara mikir baru. Nak dek semasa. Tu dah. Terkadang kita tengok orang nampak beragama, warok pada kita tengok. Apabila masalah harta, orang tak boleh bagi dah. Nah, lelaki dua, orang perempuan tak boleh kena buat sama, tak boleh tak sama. Jelah. Ni masuk dalam ni. Nampak? Apabila suruh pada agama ni, jadi gitu. Pada asal tu kalimah la ilaha illallah tu merangkungnya habis hidup kita tu. Tu dia. Kafartum. Kita itu kufur, mereka itu kufur. Kufur dengan apa? Kufur dengan nak mengasahkan Allah Ta'ala. Asal Allah Ta'ala apa dia? Yang pertama kena asahkan Allah Ta'ala di sisi perwaktu Tuhan. Nampak tak tu? Tu. Nak mengasahkan Allah Ta'ala tentang masalah kita nak abdikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengasahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik mana kata dia ni tidak ada sebandingnya. Mengasah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada sekutu. Mengasahkan kita itu kena taat kepada Tuhan. Al-Qadar mutlak syariat Allah Ta'ala tak ada di standing dibanding. Tu makna gitu. Tu cara nak mengasahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka tu. Lepas tu wa in yushrak bihi tu'minu. Kalaulah wa in yushrak bihi tu'minu lah mana? Tetapi jika disekutukan sesuatu dengan dia, lagu mana? Kamu beriman. Kalau seru tu hesa, wasa tak pandai. Wasa tak sudah. Kalau pakai syariat tu hesa, wasa tak cukup, wasa tak puas hati. Ajalah. Ni rupa nak nampak kata gapo hendak berlaku
di dalam hidup kita yang kita itu dok jalan, yang kita dok jumpa, yang kita dok tepuh, yang kita itu dok berharia dengan dia. Apa maksud wa in yusyrak bihi tu'minu? Apabila sebut agama Allah, pasti kena ada juga hak lain. Rasa tak puas hati hak kita sah. Berasa kata tak cukup Allah Ta'ala hanya jua. Berasa tak pandai kalau kita seru tu hesa. Kalau tak seru hak lain, berasa tak cukup, tak pandai. Nah, jelah. Lagu ni ia tak say di dalam agama kita. Ia mai'au, ia tak say. Ia nak hati kita ni, payah jugalah. Kena pakai usaha lah. Tak apalah kita pakai usaha. Mujurlah kita pakai boleh ngaji, kita pakai kikih sikit-sikit sekali. Nah, kikih sikit-sikit sekali, tak apalah, tak apa. InsyaAllah Ta'ala, kita akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak pada benda molek ni, dengan niat kita, ia sampai pada tujuan kita tu. Tu dia. Itu makna tu, wa in yusyrak bihi tu'minu. Kalau zaman dulu ke, kalau sebut ya Allah, so ni tak pandai. Kena sebut ya Uzza, ya Lat, ya tu, ya ni, hanya nak lah tu. Nampak tu tak? Hayat. Lah tu. Kalau sebut kata hak Muhammad so, tak jadi. Kena ada Walid ibn al-Mughirah, kena ada Abu Jahal, Abu Lahab. Kena buat jadi sama. Tu. Dia nak gikut tu. Tu makna kata wa in yusyrak bihi tu'minu. Lalu saya kata fal hukmu lillahil aliyil kabir. Maka hukuman itu mustahak hanya bagi Allah Ta'ala yang maha tinggi dan yang maha besar. Maknalah mana? Makna kata hukum itu kena kembali klik pada Allah Jalla wa'ala. Klik kepada dia. Lagu mana? Nah, lagu mana ya itu nak hukum. Ya nak hukum lagu mana, kita pergi kat tu. Nampak tu tak? Itu makna kata fal hukmu bermakna al-qada. Makna hukuman, keputusan Allah itu hanya bagi Allah Jalla wa'ala. Tu tak? Hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan maha tinggi dan bersifat dengan maha besar. Tu tak? Tu nak kita faham, jadi derah, jadi faham. Kata, gapakah hak kita kena jalan, jadi molek supaya nak kita itu bolehnya dapat ganjaran ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak berikan kepada kita. Tu nak berikan kepada kita. Baik, itulah sedikit daripada daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak rakyatkan kepada kita. Kemudian kita nak ambil sedikit daripada Qatadah Ibn Da'am As-Sadusi ni. Dia nak tafsir kata fal hukmu lillahil aliyil kabir ni. Makna katanya al-khawarij. Khawarij ni dia kata la hukma illa lillah. Tidak ada hukum, tidak ada jenis hukum, malaikat hukum itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkataan ini ni Sayyidina Ali kata kalimatu haq. Kalimah benar. Ghuzziya biha al-batil. Akan tetapi nak bawa dengannya itu yang dikehendak tu dengan kebatilan. Macam mana? Mana kata ia kata hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk nak royak kata hukum ini hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna manusia ni tak boleh nak pergi pandai-pandai. Kita tengok pada sekaligus tu betul lah. Akan tetapi sebaliknya membawa kata hukum qadhi pun tak boleh pakai. Nampak tak? Hukum tu hakim pun tak boleh pakai. Hukum tu imam pun tak boleh pakai. Hukum ulama tu pun tak boleh pakai. Mana ijtihad mereka tu tak boleh pakai lah. Sebab tu mereka kufurkan Sayyidina Ali, kufurkan Muawiyah ibni Abi Sufyan kerana dua-dua ni orang yang kata menggunakan pendapat dalam masalah nak sulh di antara dua pihak. Sebenarnya rupa lagu tu tak ada keluar daripada apa yang Allah Ta'ala itu kanak. Kerana Tuhan raya apabila ada perselisihan di antara keluarga wa in shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma.
Kalau ada balik orang lelaki dengan perempuan ni hang jadi keleheng gitu ini, hang kena panggil orang kira noh, kena buat kira sama-sama dia noh. Maka tubik natijah lagu mana tu waktu lah. Maka itu adalah isyarat daripada Quran kata boleh kita gunakan manusia untuk menyelesaikan masalah. Kenapa tak? Khawarij kata dah kena tengok. Tuhan kata kena. Apa nama? Tuhan kata kena dalam Quran gitu lagi ni. Ni mana ayat kata ya kecek tu nampaknya rupa benar, akan tetapi sebaliknya dengan perkataan dia itulah nak jadi gapo? Nak jadi menghalalkan perkara yang haram. Nak memunahkan maruah-maruah orang-orang yang beriman dan sebagainya, maka kita kena jagalah sini. Nampak tu tak? Maka fal hukmu lillahil alil kabir, makna kata hukum itu mustahak bagi Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Dalam arti kata kan? Dalam arti kata, kita buatlah sebagaimana apa yang Tuhan itu isyarat dengan cara betul-betul dalam Quran. Hak Tuhan kata betul-betul pun ada. Hak Tuhan kata dengan isyarat pun ada. Hak Tuhan suruh kita kira dan mikir pun ada. Masalah ijtihad dan apa sebagainya. Itu tak apa. Nampak tu tak? Itu mana kata cara yang kita nak faham hukum. Kena kembali klik pada ahli syariat lah. Kena kembali klik mana? Klik kepada ahli syariah. Itulah orang panggil kata sedikit daripada isi kandungan pengertian daripada surah Mukmin, suratul Ghafir ni ayat yang ke-10, 11 dan 12. Insya-Allah kita akan sambung pula ayat yang ke-13 tentang masalah Allah Taala ni nak ayat kata dia ni carakan kita ni macam mana, dan dia itu nak gapo pula daripada kita supaya nak kita itu bolehnya dapat keredaan daripadanya. Apabila orang dapat redha daripada Tuhan, hidup dia pun akan jadi bahagia, seni, dan dapatnya perkara-perkara yang dia itu duk mau-mau nak, insya-Allah taala. Sebab itulah kita kena tengok ajaran hak yang Tuhan itu macam manakah dia tu nak bawakan kita, nak tunjukkan kita. Maka pada perjumpaan kita sekali ni sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidayahkan kita dengan isi kandungan daripada gapo? Daripada ayat Al-Quranul Karim, supaya kita dapatnya redha daripada Tuhan dan dapatnya tetapnya iman kita, Islam kita, sehingga kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh masuk syurga belakangnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sekadar inilah sahaja dulu. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhan itu selamatkan puak kita semua daripada bala petaka, dan juga kita jangan lupa sebarlah apa pengajian kita kepada saudara-saudara kita, dan yang tak lupa lagi, marilah kita pakat bantu setengah di atas setengah dengan tenaga, dengan harta kita terhadap pengajian kita. Mudah-mudahan perkara itu jadi rahmat bagi hidup kita. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.